12 Ogos hari mengundi PRU DUN 6 negeri. Salam Malaysia Madani, berita tengah hari edisi Rabu 5 Julai 2023. Saya Hazel Desmond. PRU DUN 6 negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan akan dijalankan serentak dengan hari mengundi pada 12 Ogos. Pengumuman dibuat Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh sebentar tadi. Bagi maksud menjalankan PRU ke-15, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. PRU DUN kali ini melibatkan seramai 9.77 juta pemilih mengikut data terkini Daftar Pemilih Tambahan April 2023 yang dikemas kini sehingga 21 Jun lalu. 92 anak-anak anggota tentera dan veteran menerima sumbangan disalurkan Yayasan LTAT. 28 daripadanya menerima derma siswa premium sebanyak RM5,000, manakala 64 lagi menerima komputer riba. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pemberian merupakan komitmen Yayasan LTAT dalam realisasi pelaksanaan dan hala tuju Kertas Putih Pertahanan, iaitu memastikan hala tuju pendidikan anak-anak warga ATM terjamin. Agenda pelajaran ini menjadi tempat tumpuan utama kita untuk kita pastikan anak-anak dan keluarga ATM dan juga veteran mendapat apa orang kata dokongan dan juga apa jua masalah yang dihadapi mereka untuk memastikan anak-anak mereka yang menyambung pelajaran tidak terganggu kerana masalah-masalah kewangan, insya-Allah. Jelasnya, derma siswa premium merupakan bantuan sekali beri khas bagi mereka yang melanjutkan pelajaran ke 100 universiti terbaik dunia. Manakala komputer riba bagi yang melanjutkan pengajian ke IPTA di peringkat ijazah sarjana muda. Datuk Seri Muhammad ditemui pada Majlis Karnival Pendidikan ATM. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan udara Israel ke atas Jenin, wilayah Palestin yang diduduki oleh rejim itu di tebing barat. Malaysia juga menggesa Israel segera hentikan pertumpahan darah itu dan benarkan penduduk Jenin mendapat akses bantuan kemanusiaan dan perkhidmatan kesihatan. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata Malaysia juga sekali lagi menggesa Majlis Keselamatan PBB dan anggota komuniti antarabangsa mendesak rejim Israel menghentikan jenayah kejinya demi keamanan dan kestabilan sejagat. Menurut kenyataan itu, peningkatan keganasan telah memburukkan lagi keadaan di Jenin dan banyak nyawa yang terkorban disebabkan oleh tindakan agresif Israel. Provokasi, tindakan agresif dan kekejaman berterusan yang dilakukan rejim Israel adalah pelanggaran secara terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa serta kemanusiaan. QPEX menyarankan penguatkuasaan kamera badan bagi petugas di pintu masuk negara. Presidennya Dato' Adnan Mat berkata rakaman kamera berkenaan mempermudahkan siasatan jika berlaku perkara tidak diingini. QPEX juga memandang serius terhadap dakwaan berat dilemparkan kepada imigresen yang didakwa terpalit rasuah di KLIA. Tegasnya jika benar berlaku, perkara itu sepatutnya dilaporkan dengan bukti jelas kepada SPRM. QPEX membantah sekeras-kerasnya adanya ungkapan tentang unsur-unsur rasuah dalam proses menerima kemasukan pelancong luar melalui Jabatan Imigresen yang telah pun dibuat tuduhan liar oleh pihak-pihak tertentu. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke KLIA.
Jenazah 7 daripada 9 sekeluarga yang terkorban dalam tragedi kepala air di Jeram Air Putih selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Kesemua mereka dikebumi di tanah perkuburan Islam Felda Lepar Hilir 3 lewat malam tadi. 7 jenazah itu ialah Karim Abdullah 39 tahun dan isterinya Azizah Eri 40 tahun. Turut dikebumikan 5 anak mereka, Muhammad Zulkarnan Haikal, Putri Nuri Rina Natasha, Muhammad Haziq Zikri, Putri Ariana Umaira dan Putri Balkis Izzati Abdul Rahman. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri lebih 300 orang. Terdahulu, van yang membawa kesemua jenazah tiba di Masjid Ubudiah Felda Lepar Hilir 3 diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan. Sementara itu, sehingga kini pasukan penyelamat masih belum menemui mayat 2 lagi mangsa tragedi tersebut. Operasi SAR giat diteruskan hari ini bermula pukul 8 pagi tadi. Perinciannya kita terus sahaja bersama rakan tugas Jamilah Hanim Jamil di lokasi pencarian. Rakan tugas di Yang Kesupri, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani, perkembangan terkini tragedi kepala air di Air Putih Kemaman ini saya bawakan hari ini langsung dari lokasi pencarian iaitu di kampung seberang Tayur di Kemaman ini. Dan pencarian menerusi teknologi drone antara yang terbaru digunakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Untuk perinciannya saya bawakan penolong kanan penguasa bomba Muhammad Taufik Abdul Sattar, Komander Operasi Unit Drone. Tuan, terima kasih. Jadi Tuan boleh perincikan tentang unit drone hari ini, Tuan. Baik, terima kasih. Untuk hari ketiga bagi Operasi SAR Kepala Air Jeram Mawar Kampung Air Putih Kemaman, Terengganu, seramai 3 orang anggota unit drone terlibat, 2 orang anggota daripada bahagian udara dan saya sendiri selaku Komander Operasi untuk unit drone daripada Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur. Jadi kami mempunyai beberapa jenis drone mengikut kategori dan penggunaan teknologi ini bukanlah baru di Malaysia dan kita sedang mendalami aspek kemampuan drone ini untuk memberikan perkhidmatan terutamanya mengesan mangsa sewaktu operasi search and rescue dan search and recovery. Jadi sebagai contoh yang ada di hadapan ini adalah drone high capabilities model Matrix DJI Matrix 210. Jadi mempunyai kemampuan kamera thermal image, jadi boleh mencari objek yang mempunyai kesan haba terutamanya pada waktu malam dan juga mempunyai kemampuan untuk zoom pada jarak jauh dan juga menyimpan rekod lokasi penerbangan yang dilakukan bagi memastikan apabila kita lakukan penerbangan di satu-satu kawasan kita akan log dia punya location dan kita akan bagi maklumat tersebut kepada pasukan penyelamat di air ataupun di darat untuk mobilize ke lokasi tersebut. Jadi eye on the sky sebagaimana yang kita kenali drone capability dia untuk bergerak jauh dalam masa yang cepat, pantas. Anytime apabila kita dapat saja maklumat ada penemuan mangsa dengan kawasan yang seluas ini, kita boleh gerakkan dengan pantas drone ini sehingga sejauh 10 km daripada udara sahaja, tak perlu melalui jalan darat. Jadi itu antara kemampuan teknologi terbaru yang kita ada di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan, kenapa pemilihan lokasi seberang Tayur ni? Okey. Antaranya sekarang ni kami untuk hari ketiga, kami diberikan tugasan untuk membuat pemantauan udara daripada sektor B ke sektor C, di mana di lokasi hadapan ni merupakan lokasi terakhir orang awam melihat satu mayat terapung. Jadi daripada sini kami akan membuat pemantauan udara secara berkala, seterusnya membuat pengesanan di lokasi-lokasi strategik yang mana pasukan penyelamat belum sukar untuk sampai, terutamanya di kawasan bawah jambatan, di kawasan-kawasan yang mempunyai banyak halangan-halangan seperti kayu-kayu. Jadi unit drone akan buat pemantauan daripada atas. Seterusnya sekiranya ada apa-apa maklumat, kita akan terus salurkan kepada tim penyelamat dan yang akan mobilize dengan bot ataupun melalui darat. Okey Tuan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Itu tadi yang penangan terperinci daripada Komander Unit Drone Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu ini. Dan semoga hari ini insya-Allah kita akan dapat menemui baki lagi 2 mangsa. Untuk itu saja untuk berita tengah hari. Kembali pada rakan tugas, silakan. Jamilah, terima kasih.
Seterusnya, 2 kontraktor pembinaan di Kedah ditamatkan perkhidmatan dan akan disenarai hitam. Ia berikutan kegagalan menyiapkan projek perumahan di bawah Perbadanan Prima Malaysia, Prima, mengikut jadual ditetapkan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pihak Prima telah melantik kontraktor baharu serta-merta bagi meneruskan projek perumahan sakit tersebut. Ia melibatkan 2 projek perumahan di Kulim dan 1 di Alor. Prima Sungai Ula. Projek yang berada di Kulim ini telah pun mendapat CCC pada bulan Mac tempoh hari. Namun sehingga hari ini vacant possession ataupun VP masih tidak dapat diberikan kepada para pembeli. Sebab hasil tinjauan memang sebenarnya ada kerosakan ataupun kecacatan. Beliau ditemui pada sidang media selepas sesi lawatan kerja di Residensi Junjong di Kulim. Menurutnya lagi, seramai 499 pembeli Residensi Junjong dan 190 pembeli Residensi Simpang 42 di Alor telah menerima bayaran ganti rugi akibat kelewatan penyiapan projek. Sehingga Jun tahun ini, Prima telah menyiapkan 9 daripada 20 projek sakit di seluruh negara. Bakinya dijangka disiapkan menjelang akhir tahun depan. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Keperluan Afrika mengimport produk sawit luar negara membuka ruang kepada Malaysia meneroka peluang perniagaan dalam sektor minyak sawit di negara berkenaan. Justru penganjuran Malaysia Palm Oil Forum East African Region 2023 MPOF 2023 di Nairobi, Kenya dilihat sebagai platform terbaik buat pemain industri negara mempamerkan perkhidmatan dan produk masing-masing. They need more expertise to come to develop together with them. So I think we might explore further untuk pergi lebih jauh lagi dan maybe open the same setup dekat East African. Kalau boleh kita nakkan forum ini diadakan di kebanyakan negara lain supaya kita boleh bermain di arena antarabangsa bukan sahaja di Kenya tetapi juga di merata dunia. So from the Malaysian Palm Oil Council side, we see a huge potential here in Africa in terms of also maybe for Malaysian investors to consider Africa as the next frontier, not just to export Malaysian palm oil, but also to consider joint partnerships into maybe opening up plantations in this country. MPOF 2023 disempurnakan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof. Pengeluar kereta nasional Proton mencatat kejayaan separuh pertama tahun 2023 dengan jumlah jualan terkumpul terbaik sejak tahun 2012. Dengan 14,351 unit dijual pada bulan Jun iaitu domestik dan ekspor, jumlah jualan kini ialah 77,321 unit. Proton menerusi kenyataan berkata jumlah tersebut bersamaan dengan peningkatan 28.6% berbanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan
mengatasi pertumbuhan jalan untuk industri lebih daripada 3 kali ganda. Bagi bulan Jun, jumlah volume industri TIV dianggarkan sebanyak 61,900 unit dan pegangan pasarannya dianggarkan pada 23.2%. Manakala angka pegangan pasaran tahun sehingga kini telah meningkat semula kepada 21.3%, iaitu peningkatan sebanyak 3.2% dalam tempoh sama dari tahun 2022. Ini adalah angka pertumbuhan tertinggi dalam kalangan 5 jenama teratas di pasaran automotif Malaysia. Air Selangor berharap pelarasan tarif air bagi kategori domestik dapat dilaksanakan secepat mungkin. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Insinyur Abbas Abdullah berkata, langkah tersebut bagi memastikan keseimbangan antara hasil dan perbelanjaan air Selangor dapat dicapai ke arah bekalan air yang berdaya tahan. Syarikat itu kini beroperasi dalam persedaran tarif yang tidak membolehkan kedua-dua perbelanjaan modal CAPEX dan perbelanjaan operasi OPEX. Bermakna tiada keseimbangan antara hasil dan perbelanjaan. And we hope that the tariff setting mechanism will proceed as planned and also according to the targets. Tarif bekalan air untuk pengguna domestik kekal tidak berubah. Namun kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sedang mempertimbang untuk melaksana cadangan semakan semula tarif air. Nilai ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat serta mata wang utama lain pagi tadi menjelang keputusan Bank Negara Malaysia mengenai kadar dasar semalaman OPR. Pada 12 hari, ringgit diniagakan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43. Manakala berbanding yen berada pada 3.21. Ringgit diniagakan pada 5.89 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.05 berbanding euro. Manakala berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.29. Bursa Malaysia pula memulakan dagangan pagi tadi sedikit tinggi menjelang keputusan kadar dasar semalaman OPR oleh Bank Negara Malaysia esok. Setakat pukul 12.30 hari, Bursa Malaysia naik 2.10 mata kepada 1,394.59 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya BTM naik setengah sen kepada 9.5 sen. Paksen naik 3 sen kepada 22 sen dan Widat turun setengah sen kepada 41.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan KLK naik 48 sen kepada RM22.76. MPI naik 12 sen kepada RM28.72 dan Panamai menokok 12 sen kepada RM20.20. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Isnin 3 Julai merupakan hari paling panas pernah direkodkan di seluruh dunia. Data tersebut dikeluarkan Pusat Ramalan Alam Sekitar Kebangsaan Amerika Syarikat. Menurut data berkenaan, purata suhu global mencecah 17.01 darjah Celsius, melepasi rekod pada Ogos 2016 iaitu 16.92 darjah Celsius ketika gelombang haba melanda seluruh dunia. Barat daya Amerika dilaporkan antara yang paling terkesan dalam beberapa minggu kebelakangan ini dengan suhu melebihi 46 darjah Celsius. Texas Selatan pula baru-baru ini melonjak kepada 48 darjah Celsius. Di China, gelombang haba yang berterusan menyaksikan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Manakala di Afrika Utara, peningkatan suhunya menghampiri 50 darjah Celsius. Akhir bulan lepas, hospital-hospital di Uttar Pradesh, Utara India sesak dengan pesakit yang terkesan dengan gelombang haba ketika suhu melonjak hampir 45 darjah Celsius.
Tidak ketinggalan, benua Antartika yang kini sedang mengalami musim sejuk turut mencatat peningkatan suhu melepasi 8 darjah Celsius. Taliban melarang operasi salon kecantikan di negara itu dan menarik balik lesen yang dikeluarkan sebelum ini. Arahan itu dikeluarkan Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Maksiat Afghanistan. Memetik surat kementerian yang dihantar kepada pentadbiran Kabul, pengoperasian salon kecantikan wanita akan dilarang dalam tempoh tertentu dengan lesen dan kontrak yang dikeluarkan adalah tidak sah. Taliban telah menyekat hak wanita untuk mengembara, belajar dan bekerja sejak ia menguasai Afghanistan pada Ogos 2021 berikutan pengunduran tentera asing dan kejatuhan kerajaan yang disokong Amerika Syarikat. Pada Disember lalu, wanita Afghanistan dilarang bekerja untuk organisasi bukan berasaskan keuntungan NPO. Google didenda 2 juta euro oleh kerajaan Perancis kerana keputusan yang tidak lengkap dalam enjin carian dan platform aplikasinya. Menurut pegawai pejabat persaingan, pengguna dan anti penipuan, enjin carian gergasi itu kekurangan maklumat mengenai kriteria kedudukan keputusan. Badan Pemerhati itu turut memaklumkan hasil carian untuk penginapan pelancongan tidak disertakan penjelasan harga. Play Store juga kurang maklumat berkaitan kriteria kedudukan keputusan, maklumat pembayaran dan prosedur penyelesaian pertikaian. Platform berpangkalan di Amerika Syarikat itu juga didakwa tidak memberi alasan kepada pengguna untuk tidak menerbitkan ulasan mengenai aplikasi. Dalam reaksinya, Google berkata syarikat itu sentiasa cuba telus dengan pengguna mengenai cara produknya berfungsi. Pihaknya juga terbuka untuk bekerja secara konstruktif dengan Perancis dan pengawal selia Eropah. Kerajaan Jepun sedang merancang untuk melepaskan air radioaktif yang sudah dirawat dari loji nuklear Fukushima Daiichi seawal Ogos. Dengan pengesahan daripada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA itu, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida berkata negaranya menyasarkan untuk mendapatkan persetujuan dalam negara dan antarabangsa. Penilaian dibuat dalam semakan terakhir oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Menurut IAEA, hasrat Tokyo untuk mencairkan air terawat dan melepaskannya ke dalam laut konsisten dengan piawaian keselamatan antarabangsa berkaitan. Beberapa reaktor loji Fukushima Daiichi mengalami peleburan selepas sistem penyejukan ditenggelami tsunami pada 2011. Insiden nuklear itu terburuk sejak Chernobyl dan pembersihannya mengambil tempoh lebih sedekad. Kebanyakan kawasan diisytiharkan terlarang akibat radiasi kini dibuka semula. Sementara itu, kira-kira 2.3 juta penduduk yang mendiami Kepulauan Pasifik menyuarakan kebimbangan berhubung rancangan Jepun itu. Ini memandangkan mereka bergantung kepada laut sebagai sumber makanan dan pendapatan. Menurut laporan The Guardian, Forum Kepulauan Pasifik PIF, iaitu organisasi antarabangsa utama yang mewakili rantau itu, telah berunding dengan Jepun mengenai pelepasan air berkenaan dan pada Januari lalu menzahirkan kebimbangan mendalam terhadap rancangan itu. Bulan lepas, PIF mengeluarkan kenyataan yang menarik perhatian terhadap undang-undang antarabangsa yang melarang pembuangan sisa nuklear di Lautan Pasifik. Ketua Setiausaha PIF, Henry Puna berkata, rancangan Jepun itu berisiko untuk generasi akan datang. Hadiah wang tunai berjumlah hampir RM30,000 bakal jadi rebutan 50 pasukan pada kejohanan rugby 7-11 Sevens Kebangsaan 2023. Kejohanan di Ipoh itu dijadual berlangsung 21 hingga 23 Julai ini. Kesatuan Rugby Malaysia memaklumkan kejohanan itu akan diadakan di Stadium Rugby Perak dan Kem Batalion 23 Regimen Askar Melayu Diraja. Seperti edisi tahun lalu, kejohanan tersebut mengekalkan 4 kategori iaitu lelaki terbuka, wanita terbuka, lelaki bawah 20 tahun dan wanita bawah 20 tahun. Format kejohanan akan dijalankan dalam 2 pusingan iaitu pusingan awal bagi peringkat kumpulan dan pusingan kalah mati untuk peringkat suku akhir ke atas. Bagi memberi impak kejohanan tahun ini, KRM turut membenarkan pemain lelaki skuad kebangsaan Bunga Raya Sevens beraksi untuk negeri masing-masing.
Badan Induk Bola Sepak Brazil CBF mengumumkan Fernando Diniz sebagai jurulatih sementara Brazil. Pada masa sama masih berusaha mendapatkan Carlo Ancelotti untuk membimbing pasukan tersebut. Diniz yang membimbing klub Brazil Fluminense FC dilantik untuk membimbing pasukan kebangsaan dengan kontrak setahun. Menurut Presiden CBF Enaldo Rodriguez, Diniz akan membimbing pasukan untuk aksi kelayakan Piala Dunia 2026 yang dijadual pada September ini. Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante ano. E tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Ketika ini, media tempatan melaporkan CBF masih cuba untuk mendapatkan Ancelotti sebagai jurulatih Brazil bagi tempoh yang panjang. Seandainya Brazil berjaya mendapatkan Ancelotti, maka tugas besar pertamanya adalah membimbing pasukan pada kempen Copa America 2024 yang dijadual berlangsung 20 Jun di Amerika Syarikat. Perkembangan perpindahan pemain melibatkan kelab-kelab bola sepak Eropah. Pemain tengah Chelsea Mason Mount dilaporkan akan meninggalkan skuad The Blues pada musim ini. Perkara itu disahkan bintang berusia 24 tahun itu sendiri menerusi Instagram miliknya. Sebelum ini, pemain itu menjadi buruan satu lagi kelab Liga Perdana Inggeris, Manchester United. United dilaporkan telah mencapai persetujuan untuk membawa masuk Mount ke Old Trafford dengan nilai $70 juta. Sepanjang bersama Chelsea, Mount berjaya menjaringkan 27 gol dalam 129 penampilan sejak 2019. Mount turut cemerlang apabila menjadi watak penting ketika membantu Chelsea meraih gelaran Liga Juara-Juara Eropah pada 2021. Perlumbaan berbasikal Tour de France, pelumba Belgium Jasper Philipsen terus melakar kecemerlangan apabila mengungguli saingan peringkat keempat. Itu juga adalah kemenangan kedua beliau selepas menguasai peringkat ketiga kejohanan. Dalam aksi peringkat keempat yang berlangsung sejauh 182 km itu, menyaksikan Philipsen diberikan tentangan sengit ketika 1.5 km terakhir. Ia turut menyaksikan beberapa pelumba gagal meneruskan perlumbaan kerana terlibat dalam kemalangan sewaktu masing-masing cuba melakukan pecutan. Tempat kedua menjadi milik pelumba Australia Caleb Ewan, manakala Phil Bauhaus melengkapkan podium di tempat ketiga. Ketika ini, jersey kuning masih menjadi milik Adam Yates dari Britain. Beralih ke saingan tenis Wimbledon, Carlos Alcaraz bermula cemerlang apabila tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan kedua kejohanan. Jagoh nombor 1 dunia menang menentang Jeremy Chardy 6-0, 6-2, 7-5. Dalam saingan tersebut, Alcaraz dilihat lebih banyak mendominasi permainan berbanding lawan. Pemain dari Spanyol itu juga berupaya memanfaatkan peluang untuk mendapatkan mata sepanjang aksi menentang Chardy. Dalam pada itu, bekas juara 2 kali Andy Murray turut mengesahkan tiket ke pusingan kedua selepas menumpaskan Ryan Peniston 6-3, 6-0, 6-1. Sementara itu, bagi kategori wanita pula, menyaksikan penyandang juara Elena Rybakina bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Shelby Rogers 4-6, 6-1 dan 6-2. Turut mara pilihan kedua Arina Sabalenka yang menumpaskan bintang Hungary Pana Ervardi 6-3, 6-1. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.